Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 4 akan membincangkan tentang kejadian manusia berdasarkan sains dan Islam. Ahli Kumpulan 4 terdiri daripada Nur Izzah binti Zarmani yang membuat kajian tentang persoalan dan penentuan jantina menurut Islam dalam kejadian manusia. Seterusnya, Sufi Darwisha binti Muhammad Hatta yang membuat objektif kajian kejadian manusia. Seterusnya, Nur Zahira binti Mat Syukri membuat kajian tentang kejadian manusia menurut Islam dan Al-Quran. Ahli kumpulan seterusnya, Afrina Safira binti Harisan membuat rujukan dan mencari hukum penggunaan IVF menurut Islam. Seterusnya, Siti Nur Umi Nabiha binti Abdul Aziz membuat kajian tentang kejadian manusia menurut sains dan barat. Yang terakhir, Fatin Nur Izzati Atira binti Rosli yang membuat kajian tentang teori Darwin dan rumusan bagi tajuk ini. Manusia ialah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT di syurga. Sejarah kejadian manusia bermula daripada Nabi Adam AS dan juga Siti Hawa. Kejadian manusia seringkali menjadi pertikaian barat yang banyak mencipta teori mengikut logik akal. Walau bagaimanapun, telah dijelaskan di dalam Al-Quran bahawa kejadian manusia bukanlah seperti yang dihebahkan oleh ideologi barat seperti manusia berevolusi. Terdapat 3 objektif daripada kajian ini. Yang pertama ialah mengkaji kejadian manusia mengikut Al-Quran, hadis dan barat. Yang kedua ialah mengenal pasti penentuan jantina menurut Islam dan sains. Yang ketiga ialah mengenal pasti kaedah bantuan reproduksi antara sains dan agama Islam. Persoalan bagi kajian ini yang pertama ialah bagaimanakah proses kejadian manusia menurut Al-Quran dan hadis. Yang kedua, bagaimanakah proses kejadian manusia menurut saintifik. Yang ketiga, apakah ideologi yang dibawa barat tentang teori Darwin. Yang keempat, bagaimanakah penentuan jantina menurut Islam dan sains. Dan yang terakhir, apakah hukum menggunakan kaedah IVF untuk mendapatkan zuriat menurut Islam. Perbincangan. Teori Darwin. Teori ini merupakan songsangan kepada kepercayaan bahawa ada Tuhan yang menciptakan alam dan isinya. Teori evolusi meyakini bahawa alam ini tiada kaitan dengan Tuhan dan ia wujud secara kebetulan. Charles Darwin mengemukakan teori proses evolusi makhluk hidup sehingga menghasilkan makhluk tertinggi yang disebut sebagai manusia. Teori ini menyatakan semua haiwan yang ada di bumi telah mengalami proses evolusi. Teori ini menyatakan suatu ketika di mana haiwan di dalam air kekurangan makanan dan merasa perlu naik ke darat dan mengelar ia sebagai teori air ke darat. Kemudiannya, ikan-ikan ini telah berpindah ke darat dan menyesuaikan diri dengan berjaya menghasilkan sepasang kaki hadapan dan belakang secara perlahan. Apabila ia telah sempurna, ia menjadi seekor biawak yang telah berjaya mengalami proses evolusi dari seekor ikan. Perbincangan seterusnya ialah dapatan kejadian manusia secara saintifik. Persenyawaan berlaku apabila sperma lelaki bertemu dengan ovum perempuan yang kemudiannya membentuk zygote. Terdapat 3 tahap. Tahap pertama ialah tahap pre-embryonic. Tahap kedua, tahap embryonic dan tahap ketiga ialah tahap fetus. Tahap pertama iaitu tahap pre-embryonic, zygote tumbuh besar melalui pembelahan sel. Tahap kedua, tahap embryonic, berlaku selama 5 minggu setengah. Organ dan sistem tumbuh bayi mulai terbentuk daripada lapisan-lapisan sel. Tahap terakhir ialah tahap fetus. Pada tahap ini akan lebih terlihatnya seperti manusia, mempunyai kaki dan tangan. Organ juga akan kelihatan. Menurut kajian sains, manusia terdiri daripada sel daging, tulang, saraf darah dan lain-lain yang membentuk jasad. Perbincangan dapatan Al-Quran, hadis dan sains daripada petikan surah Al-Mu'minun ayat 14. Kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku, lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang, kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk ia menjadi makhluk yang lain sifat kejadiannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Nutfah. Nutfah merupakan peringkat pertama bermula selepas persenyawaan ibu bapa.
Alaqah merupakan nutfah yang membentuk alaqah pada hujung minggu pertama hingga ketiga dan melekat di dinding rahim. Mudghah merupakan dari buku darah bertukar menjadi seketul daging pada minggu ketiga. Izam dan lahma. Peringkat ini manusia masih lagi dikenali sebagai embrio. Tulang membentuk otot-otot, darah mengalir lebih banyak dan sistem pernafasan terbentuk. Nash akhar kan akhar. Penyempurnaan pembentukan manusia yang lebih kompleks. Tulang janin menjadi sempurna pada minggu ke-12 dikenali sebagai janin. Nakhfur ruh. Peringkat peniupan roh. Para ulama Islam mengatakan bilangan roh ditiupkan ke dalam jasad yang sedang berkembang. Mereka hanya sepakat mengatakan peniupan roh ini berlaku selepas 40 hari dan lepas terbentuknya organ-organ tubuh termasuklah organ seks. Perbincangan tentang dapatan penentuan jantina menurut Islam dan sains. Sains moden telah menemui fakta bahawa jantina bayi ditentukan oleh kromosom yang ada dalam badan manusia. Pertama, kromosom merupakan struktur di dalam sel berupa derek panjang molekul yang terdiri daripada satu molekul DNA dan berbagai protein terkait yang merupakan informasi genetik suatu organisme. Kedua, setiap sel dalam badan manusia mempunyai 23 pasang kromosom. 22 dari pasangan itu adalah autosom yang berupa gen bagi setiap manusia. Jantina ditentukan oleh kromosom yang ke-23 yang dipanggil kromosom jantina. Berikut adalah firman Allah SWT di dalam Al-Quran lebih 1400 tahun lalu yang mengesahkan bahawa jantina bayi dalam kandungan ibu adalah ditentukan oleh kromosom lelaki iaitu bapa. Surah An-Najm ayat 45 dan bahawa sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan lelaki dan perempuan. Kromosom XY ialah dari lelaki dan kromosom XX pula dari perempuan. Jika percantumannya dari kromosom X lelaki dengan X perempuan, maka bayinya ialah perempuan. Jika dari lelaki kromosomnya ialah Y bercantum dengan kromosom X perempuan, maka bayinya ialah lelaki. Ringkasnya, penentuan jantina ialah kromosom manakala dari lelaki yang bersenyawa dengan kromosom X perempuan. Surah An-Najm ayat 46. Dari setitis air mani ketika dipancutkan ke dalam rahim. Perbincangan. Dapatan hukum bayi tabung uji IVE menurut Islam. Pertama, persenyawaan in vitro adalah proses persenyawaan di mana telur digabungkan dengan sperma secara in vitro. Kedua, hukumnya diharuskan dengan beberapa syarat. Pasangan yang telah sah berkahwin, embrio adalah milik bersama pasangan suami dan isteri. Jika terjadi perceraian hidup atau mati, maka embrio perlu dilupuskan dan tidak boleh digunakan oleh mana-mana pihak. Penciptaan manusia bukanlah seperti yang digambarkan oleh ilmuwan-ilmuwan barat yang menyatakan bahawa manusia berasal daripada monyet dan mengalami fasa peralihan masa lalu menjadi manusia. Hakikatnya, asal-usul manusia adalah daripada Nabi Adam dan juga Siti Hawa dan tersebarlah keturunan mereka sehingga ke hari ini. Fakta ini boleh dikuatkan lagi menurut tafsir Al-Wajiz, di mana berawal daripada setitis air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi gumpalan daging, hingga ditiupkan roh sehingga boleh menjadi manusia yang sempurna. Fungsi hal yang bermakna apakah di sini adalah bermaksud mengungkapkan makna qad yang bermakna menegaskan kebenaran apa yang terjadi setelah itu. Fakta sains menurut Al-Quran memang tidak boleh disangkalkan lagi kesahihannya. Rujukan Uzair Abdul Aziz 2011 Mati itu pasti. Mereka yang hidup pasti akan mati. Karya terjemahan Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia 1993. Ramli Awang 2001 Manusia menurut Quran dan Sains Moden dalam falsafah sains dan teknologi dari perspektif Islam. Prof. Dr. Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah Hamka 1987 Tafsir Al-Azhar Pustaka Nasional PTE Ltd Singapura